Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan dalam Facebook Manis FM. Dan anda juga boleh dengarkan kami di MyTV di saluran 726. MyTV di saluran 726. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk minggu ini akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan fardu wudu, yang mana masih lagi di pembicaraan fardu wudu yang pertama. Masih lagi di pembicaraan fardu wudu yang pertama, iaitu niat. Jadi kalau sidang pendengar menggunakan kitab Safinatun Najah, edisi yang Jawi, muka surat muka surat 3 baris yang kedua daripada bawah. Dan sebagaimana sidang pendengar maklumi, kitab Safinatun Najah ada edisi Rumi, yang mana sidang pendengar yang pakai edisi Ruminya kena tanda muka surat sendirilah. Kemudian sebagaimana yang saya sebut sentiasa, kitab Safinatun Najah ni kitab yang kecil, kitab yang ringkas, maka perlu kepada huraian tambahan, yang mana seeloknya sidang pendengar ada buku catatan sendiri. Yang mana kalaulah sidang pendengar berbetulan mengikuti program Talaki Safinatun Najah ni sambil bawa kereta, mungkinlah nak mencatat tu tak bolehlah sebab tangan pegang steering kereta. Sidang pendengar boleh mengikuti kembali pembicaraan Talaki Safinatun Najah ni melalui Facebook Hak Manis FM. Ini kelebihan yang ada apabila ada Facebook. Apabila ada Facebook, maknanya boleh mengikuti kemudian. Jadi hak edisi Jawi musuh 3 baris kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Al-awwalu an-niyatu. Terjemahan dia, bermula yang pertama daripada 6 fardu ataupun biasa disebut rukun wudu, itu niat. Jadi pembicaraan berkaitan dengan niat ni, macam apa yang kita nak niatkan. Jadi terdahulu saya sudah membicarakan berkaitan dengan beberapa lafaz niat. Cuma saya tekankan 2 lafaz niat yang biasa kita berniat. Yang biasa kita berniatnya 2 lah. Yang pertamanya, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah.
Yang kedua, sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dua lafaz niat yang biasa diniatkan. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, ataupun saja aku mengambil wuduk, saja aku mengambil air sembahyang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembicaraan minggu lepasnya adalah berkaitan dengan niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Yang mana orang tua-tua kitanya niat yang agak glamour sikit, yang biasa orang tua kita berniat adalah saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Orang muda-muda ni biasa berniat saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Jadi berniat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah ni ada dua keadaan, dua situasi yang mana niat saja aku mengangkat hadas kecil tu tidak memada. Ada dua keadaan, dua situasi yang mana minggu lepasnya sudah bicara keadaan yang pertama, situasi yang pertama. Keadaan yang pertama yang bicara minggu lepasnya, tidak memada berniat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah ketika berwuduk, dipanggil tajdid wuduk. Ketika memperbaharukan wuduk. Ketika memperbaharukan wuduk, kita berniat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Tidak memada. Tajdid wuduk. Tajdidul wuduk, memperbaharukan wuduk. Dengan bahawa wuduk yang terdahulu sudah solat, kemudian nak solat yang lain pula, wuduk masih lagi ada, wuduk masih lagi kekal, belum lagi berhadas kecil, disunatkan ambil wuduk baru untuk solat yang kemudian. Dia panggil tajdid wuduk, memperbaharukan wuduk. Dia panggil memperbaharukan wuduk. Maknanya wuduk tu masih lagi ada, tapi sudah solat. Kerana nak solat yang kemudian, disunatkan memperbaharukan wuduk dalam keadaan belum lagi batal wuduk, dengan bahawa dalam keadaan belum lagi berhadas kecil. Jadi wuduk yang sunat ni, memperbaharukan wuduk yang sunat ni, jadi kalau berniat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, maka tidak memada niat tersebut. Kenapa tidak memada? Kerana belum lagi berhadas kecil. Kerana belum lagi berhadas kecil. Jadi ini hanya wuduk sunat sahaja. Memperbaharukan wuduk ni wuduk yang hukumnya sunat sahaja, bukan mengangkat hadas kecil. Jadi untuk terhasil wuduk sunat kali yang kedua ni, jangan niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, kerana belum lagi berhadas kecil. Adapun kalau berniat saja aku mengambil wuduk kerana Allah, wuduk yang pertama niat yang sama, wuduk yang kedua yang diperbaharukan niat yang sama, okey. Saja aku mengambil wuduk kerana Allah, okey je. Jadi wuduk yang pertama saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Kemudian solat, nak solat yang kemudian perbaharukan wuduk, ambil wuduk yang kedua, saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Okeylah. Jadi wuduk yang kedua tu tidak memada kalau berniat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Kerana jelas belum lagi berhadas kecil. Jadi kalau nak kira lebih mudah kau, saja aku mengambil wuduk kerana Allah lah kalau nak kira kau. Tapi tak apalah, sebab orang tua-tua kita ni biasa berniat saja aku mengangkat hadas kecil. Dia kadang-kadang nak ubah-ubah baru ni, kalau dah selama-lama dah niat saja aku mengangkat hadas kecil,
kemudian nak tukar kepada saja aku mengambil wuduk, maknanya kadang-kadang ada orang dia agak payah sedikit. Jadi kalau berniat saja aku mengkadah kecil kerana Allah, okeylah. Hak wuduk yang mengkadah kecil. Wuduk hak wajib itulah yang kita nak semayang ni. Jadi kalau wuduk yang diperbaharukan, kenalah tukar niat kepada sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, yang mana tidak memada berniat wuduk ketika membasuh muka sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Ini pergi yang kedua. Keadaan yang kedua, situasi yang kedua, yang mana berniat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah ketika membasuh muka, tidak memada kepada mereka seseorang yang mana dia dalam keadaan dipanggil daim hadas. Hadasun daimun. Hadas yang berkekalang. Hadas yang berkekalang. Daim hadas. Daim ni yang berkekalang. Hadas ni perkara yang menyebabkan batal wuduk. Mana daim hadas? Daim hadas ni contohnya orang yang dedas. Daim hadas ni contohnya orang yang perempuan yang istihadah. Daim hadas ni contohnya orang yang kena penyakit buasir. Buasir yang mana darah sentiasa keluar melalui dubur. Ini beberapa contoh yang dipanggil daim hadas. Daim hadas ni bahasa Arab lah. Tapi sebut daim hadas ni seeloknya perkataan ni biarlah sidang pendengar sebut daim hadas. Orang dedas, perempuan istihadah, itu contoh. Kita sebut dedah-dedah ni mungkinlah itu bahasa standard dah, wallahu alam lah. Ataupun disebut sebagai orang yang besar. Dipanggil salisul baul dipanggil. Itu bahasa Arab, salisul baul. Disebut terkadang dengan perkataan besar kencing. Besar kencing. Ataupun orang yang dedas. Tapi rasanya dedas lah kalau kita sebut kok. Dedas. Dedas ni maknanya air kencing sentiasa keluar. Mana kalau kita kata kok, ni sidang pendengar kena bezakan. Saya pergi kepada dedah dahulu. Kemudian istihadah ke orang yang kena penyakit buasir ke, saya akan bicara kemudian. Tapi sama je lah permasalahan dia. Orang yang dedas ni, dia tak sama dengan seseorang yang kencingnya lambat berhenti. Saya pun disebut tus ke apa tak tahu. Sebab dalam FB ni tak ada lagi ni hok komen-komen ni. Hok komen tak ada lagi ni. Satunya dedas yang kita bicara sekarang. Yang keduanya, orang ni dia kencing, dia kena istibrak, dia kena berdehem, dia kena bangun duduk berulang kali, dia kena urut dengan ringan. Mana kadang-kadang dia kena keluar daripada tandas, dia kena pusing. Tu. Kemudian barulah air kencing dia stop, berhenti. Dia panggil apa tu? Lambat, puas ke, tus ke, apa begitulah apa perkataan. Jadi dalam FB ni tak ada pertolongan lagi ni. Biasa dalam FB ni cepat dia punya respon dia. Dalam FB ni biasa cepat. Ni lambat dalam FB ni. Tak ada lagi ni. Biasa sebut macam mana kalau contohnya dia kencing. Tapi tu ada komen tu tok lawas. Tok lawas. Makna bukan dia tak berhenti kencing tapi lambat. Tu tok lawas.
Yang saya sebut tadi, dedas. Hak dedas ni, bukan kata bangun duduk, bukan kata berjalan pergi mari. Berlari pusing padang pun, air kencing tetap keluar. Tu beza dia. Air kencing tetap keluar, itu dedas. Kalau kita cakap kapung kok, dia punya getah tu loose. Getah dia loose. Maknanya macam contohlah, getah di kepala pahit tu. Kita tutup tu, air pahit tetap keluar. Itulah contoh dia. Tapi jangan sidang pendengar pening pula. Tadi cerita hal kencing, ni cerita hal kepala pahit. Buat bandingan. Kepala pahit terkadang bila getah di dalam tu sudah loose, kita tutup rapat pun, dia akan keluar setitik. Tu lebih kurang lah. Maknanya sampai ke bila air tu akan keluar. Satu malam lah air tu akan keluar. Ni samalah. Orang dedah ni memang air kencing sentiasa keluar. Dia tak akan stop. Itu dedas. Hak kata air kencing tak lawas tu lain. Hak tu dia kena istibrak lah. Dia kena bangun duduk, berdahang urut dengan secara perlahan-perlahan di kemaluan. Ataupun kena pusing-pusing berjalan contohnya. Air kencing pun stop. Barulah ambil semayang. Itu lain cerita. Yang bicara sekarang adalah daim hadas, yang mana berkekalan. Air kencing tu keluar berpanjangan, tidak akan berhenti. Ni dipanggil orang daim hadas, orang yang dedas. Beza dengan orang yang kencing lambat puas. Orang yang kencing tidak lawas. Itu mungkin ada perubatan ke, wallahualam lah. Itu ada tu. Kencing tak tus. Itu saya kata. Kencing tak tus. Mana kencing dia lambat berhenti. Sebab saya pernah dengar perkataan tu. Tapi tus-tus, belakang lupa dah. Tus je. Ada orang tolong komen dalam FB ni. Jelas saya ni seorang diri. Kurang-kurangnya dalam FB tu boleh tolong ada perkataan-perkataan ke, yang mana dalam FB ni bagus. Terkadang perkataan yang saya sebut ni perkataan logat Terengganu. Ada yang akan tolong ni tulis dengan perkataan standard. Sebab kita maklumlah, selain daripada orang Terengganu, mana FM ni Pantai Timur, bukan kita maklum boleh diikuti oleh semua orang. Dan juga FB ni boleh mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan pembicaraan. Jadi termasuk orang daim hadas, perempuan yang istihadah. Perempuan yang istihadah. Haid, hadas besar, gugur kewajipan sembahyang. Nipah, hadas besar, gugur kewajipan sembahyang. Dan insya-Allah dalam kitab Safinatun Najah nanti akan masuk pembicaraan haid dan nifas di antara ilmu yang wajib fardu ain diketahui. Jadi haid, nifas, hadas besar yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Adapun istihadah, hadas kecil yang kekal kewajipan sembahyang. Darah istihadah ni darah yang keluar yang tidak menepati masa untuk darah haid dan nifas. Ataupun darah yang keluar melampaui sebanyak-banyak haid dan nifas, dia panggil darah istihadah. Jadi perempuan yang istihadah ni dia berhadas kecil, tapi hadas kecil darah tu sentiasa keluar. Itu hadas dia panggil. Satu lagi contoh, orang yang penyakit buasir. Penyakit buasir ni yang mana di duburnya sentiasa lembab dengan darah, dibasahi dengan darah. Jadi itu pun menyebabkan berhadas juga. Yang mana kita maklum antara sebab berhadas wuduk batal adalah keluar sesuatu daripada dua jalan. Keluar hadapan, air kencing, darah istihadah. Kemaluan belakang, contoh tadinya darah buasir. Jadi menyebabkan berhadas. Tapi persoalan sekarang, hadas ni daim.
hadas ni berkekalan nak semayang macam mana. Maka orang yang berkekalan hadas ni, dia boleh semayang dalam keadaan air kencing keluar, darah istihadah keluar, darah buasir keluar. Dia kena semayang. Tapi dia punya aturan dia, peraturan dia macam nak buat, tu kena belajar molek lah. Jadi saya nak fokus dulu kepada niat wudu. Kemudian insya-Allah lah saya akan pergi sebagai tambahan macam mana orang yang daim hadas berwudu kemudian nak bersolat tu macam mana peraturan dia. Tak sama dah lah. Orang yang tidak daim hadas disebut dalam kitab sebagai orang yang salim. Orang yang salim. Orang yang salim ni maksudnya orang yang sejahtera daripada penyakit daim hadas. Itu dia. Jadi orang ramai-ramai ni panggil orang yang salim. Hak tadi tu orang daim hadas. Hadas sentiasa keluar air kencing, darah istihadah, darah yang keluar, darah buasa yang keluar dari dubur. Tapi nak solat macam mana? Dia wajib solat. Nak buat macam mana? Dia ada peraturan dia. Tapi permulaan ni nak bicara sekarang berkaitan dengan tajuk pembicaraan adalah berkaitan dengan niat wudu. Kita bicara sekarang berkaitan dengan niat wudu. Jadi kita pergi kepada niat wudu saja aku mengangkat hadas kecil. Dalam keadaan hadas kecil berkekalan. Memada dok niat mengangkat hadas kecil. Sebab air kencing tak keluar. Bertitik keluar. Niat saja aku mengangkat hadas kecil. Darah istihadah keluar sedikit. Dia akan jadi merah di hifazah modeh tu. Saja aku mengangkat hadas kecil. Tapi darah keluar melalui dubur sedikit. Saja aku mengangkat hadas kecil. Macam mana? Hadas kecil berkekalan keluar. Maka orang yang daim hadas berwuduknya tidak memada niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Dia kena berniat saja aku mengambil wuduk kerana Allah Subhanahu wa taala. Lagi comel berniat saja aku mengambil wuduk kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang daim hadas. Tidak memada niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Melainkan ada setengah pandangan tambah sedikit. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah. Boleh. Bagi orang daim hadas. Tapi hak moleknya niat saja aku mengambil wuduk kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah. Ini barulah tidak ada khilaf di kalangan ulama. Tapi setengah pandangan orang daim hadas cukuplah, pendek sudahlah berniat saja aku mengambil wuduk kerana Allah, sudah okey. Saja aku mengambil wuduk kerana Allah, sudah okey. Tapi nak comel laginya, saja aku mengambil wuduk kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah. Bagi orang yang daim hadas, tidak memada niat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Kenapa tidak memada? Kerana hadas kecil, air kencing, darah istihadah, darah buasir nak terangkat. Macam mana? Dia sentiasa keluar. Ni dua keadaan yang mana berniat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah tidak memada. Yang pertama yang bicara lepasnya, kita memperbaharukan wuduk yang hukum adalah sunat. Yang kedua sekarang dalam keadaan daim hadas pun sama, tidak memada berniat wuduk ketika membasuh muka saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Kerana apa? Kerana hadas sentiasa keluar, nak terangkat macam mana? Air kencing sentiasa keluar, nak terangkat macam mana? Dia gitu. Ini cerita pandangan muktamad sebagaimana saya sebut minggu lepas. Orang tua kita banyak berniat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Tetapi tidak diberitahu. Niat saja aku ada kecil kerana Allah ni bukan boleh pakai dalam semua keadaan, tidak didedahkan. Maka terkadang dia daim hadas. Dia kena penyakit dedah, tua-tua. Dia kena darah istihadah.
Tapi selama-lamanya niat dia sama saja. Saja aku menghadap kecil kerana Allah. Jadi macam mana tu? Yang saya sebut tadi tidak memada atas pandangan yang muktamad. Tapi kalau sidang pendengar, terutama sekali orang tua-tua, berniat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Termasuk ketika dia daim hadas pun dia berniat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah juga. Dia tak tukar kepada niat saja aku berwuduk kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana tu tidak memada? Tidak memada pada pandangan yang muktamad. Kalau ada sidang pendengar yang berniat saja aku ada kecil sentiasa itulah niat dia. Walaupun ketika berkekalan hadas pun memada atas pandangan yang daif. Itu sajalah. Jangan jadi terkejutlah pulaknya. Sebab macam saya sebut tadi, orang tua kita masyhur berniat saja aku mengada kecil kerana Allah dan tidak diperingatkan bahawa niat saja kau mengada kecil kerana Allah tu ketika kamu memperbaharukan wuduk, jangan pakai niat ni. Kalau kamu kemudian diuji dengan dedas, kamu kena keluar darah istihadah, kamu kena penyakit buasi, niat ni jangan gunalah. Saja aku mengangkat ada kecil kerana Allah. Macam mana? Sebab ada kecil, air kencing, darah istihadah, darah buasi sentiasa keluar. Tak ada yang memperingatkan seumpama tu. Dia tak apalah. Ini dalam masalah pekoh. Dia adalah kadang-kadang dia ada kelonggaran sedikit. Dia ada kelonggaran sedikit lah. Cuma kalau kita nak ajar kepada orang kemudian saja aku maka ada kecil kerana Allah tu, kita kena tambah ilmu sedikit lah. Tapi kalau berniat saja aku mengambil wuduk kerana Allah, sesat. Dalam keadaan salim, tak ada penyakit pun boleh pakai niat saja aku mengambil wuduk. Dalam keadaan penyakit daim hadas pun boleh berniat saja aku mengambil wuduk kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak comelnya, ajar budak-budak ni saja aku menunaikan fardu wuduk kerana mengharuskan fardu sembahyang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh lah. Kalau boleh panjang dia lengkap sedikit. Jadi selesai bab berniat. Jadi sebelum nak pindah kepada fardu wuduk ataupun ruku untuk yang kedua, membasuh muka, saya nak sentuh sedikit lah. Kita ada masa lebih kurang dalam 15 minit laginya. Saya nak bicara sedikit apabila sentuh berkaitan dengan orang daim hadas ni, kena sentuhlah juganya. Sebab dia tetap wajib solat. Nak solat, dia wajib berwuduk. Tapi berwuduk dan kadang air kecing keluar tak, bertitik. Darah istihadah pun keluar. Darah buasi pun keluar. Jadi, nak berwuduk macam mana? Yang pertama, bagi orang daim hadas, nak berwuduk, syaratnya kena tunggu masuk waktu. Syaratnya kena tunggu masuk waktu. Syaratnya kena tunggu masuk waktu. Kalau orang yang berkekalan hadas. Bagi orang berkekalan hadas, dia nak ambil wuduk, syaratnya kena tunggu masuk waktu. Sebelum masuk waktu, tidak boleh mengambil wuduk. Dia kena tunggu masuk waktu terlebih dahulu. Adapun bagi orang yang salim, orang yang sejahtera, tidak ada penyakit daim hadas, disunatkan berwuduk sebelum masuk waktu. Orang yang salim, orang ramai-ramai ni lah, tak ada penyakit daim hadas, disunatkan berwuduk sebelum masuk waktu. Mana apa ni? Kita sudah standby, sedia awal-awal lagi. Berbeza dengan orang yang
daim hadas, dia tidak sah berwuduk sebelum masuk waktu. Untuk berwuduk orang daim hadas, syaratnya kena tunggu masuk waktu. Jadi kalau kita ni tunggu masuk waktu dahulu, barulah nak masuk bila ambil semayang, macam daim hadas jugalah barangkali. Masuk waktu pun tu ambil semayang lagi, tu banyak daim hadas lama kali. Tunggu lambat sangat tu. Orang yang tunggu masuk waktu barulah berwuduk orang daim hadas. Kita ni orang yang salim, orang tak ada penyakit, disunatkan berwuduk sebelum masuk waktu. Dengan bahawa masuk waktu siap dah. Wuduk standby dah. Sunat seumpama tu. Kalau tunggu masuk waktu barulah nak ambil wuduk, maknanya seperti kita ni orang yang daim hadas. Sepertilah. Tapi bukan daim hadas. Perangai. Gitu. Orang yang salim, yang tidak ada penyakit daim hadas, sunat berwuduk sebelum masuk waktu. Orang daim hadas, syarat untuk sah wuduk, kena tunggu masuk waktu terlebih dahulu. Masuk waktu, kemudian masuk tandas, basuh najis yang keluar, air kencing, darah istihadah tu najis, darah buasir tu najis, basuh najis terlebih dahulu. Basuh bersih-bersih. Basuh bersih-bersih, kemudian dia kena pakai penutup. Penutup ni, tujuan penutup ni untuk memastikan najis yang keluar, sama ada air kencing, darah istihadah, darah buasir, najis yang keluar tu tidak merata-rata. Tu dia. Tidak merata-rata. Ada ni. Tu tujuan dia. Sebab air kencing tu najis. Darah istihadah tu najis. Darah buasir tu najis. Jadi kalau tidak ada penutup, najis tu akan jadi merebok merata-rata. Maka wajib kena ada penutup. Kalau perempuan istihadah, cukup mudah. Dia pakai hifazah dia. Modeh dia tu. Dia pakai modeh dia. Sesah. Bagi lelaki yang bagi lelaki yang dedas, air kecing keluar setitik. Kalau pakai modeh perempuan, boleh jaga air kencing tu tidak merata-rata, boleh pakailah modeh perempuan. Nak pastikan bahawa air kencing tu tidak pergi merata-rata sebab ia najis. Kalau kita pakai kaedah lama, macam mana orang dedah ni, dia ajar kaedah lamanya, kena kain tu kerak 4 dahak, masuk celah kangkang, lepas tu macam kain syawak. Ni kalau kaedah lama, pakai macam kain syawak lah. Jadi waktu payah. Maknanya kalau pakai modeh pun dapat memastikan air kencing yang keluar tu tidak merata-rata, hanya serap ke dalam modeh saja. Modeh lah pakai modeh. Bagi lelaki yang dedas, air kencing keluar setitik. Cuma janganlah dia tak embuh gini. Dia najis tu dengan tempat keluar dia tak embuh renggang. Mana renggang? Renggang macam contohnya pakai pampers. Dia pakai pampers orang tua contohnya. Dia pakai pampers orang tua, air kencing tu jadi tidak merata-rata lah. Air kencing tu akan bertitik dalam pampers. Tak boleh. Sebab pampers ni dia renggang. Antara najis dengan antara kemaluan tempat keluar air kencing tu dengan pampers tu dia renggang. Tak mau renggang. Mana kalau nak pakai pampers, kena pampers yang ketat. Kena pampers yang ketat. Pampers yang kecil sedikit lah. Wallahualam dah. Sebab pampers ni biasanya dia rua dengan bahawa antara pampers dengan kemaluan keluar air kencing tu dia akan jadi jarak. Tak mau jarak gitu. Dia nak rapat. Biar pampers tu biar merapati kemaluan yang keluar air kencing dengan bahawa dia tidak ada rua, tak ada renggang antara pampers dengan tempat keluar air kencing.
Bolehlah nak pakai pampers, tapi kena pakai pampers yang kecil, yang ketat. Tapi lebih mudahnya mungkinlah pakai modeh jugalah. Macam mana pula kalau dengan darah buasi? Darah buasi pun samalah. Buasi ni mungkinlah kena masukkan kain ke macam mana. Nak pastikan darah tu tidak merata-rata. Masuk kain apa ni, ikut pandailah. Macam kain cawak lah. Masuk kot celah punggung tu, ikat supaya darah tu tidak keluar merata-rata. Begitulah lebih kurang. Sebab saya ni pun sendiri hanya bercerita sahaja. Dan saya pun tak pernah melihat macam mana orang yang dedas pakai penutup. Dan saya pun tak pernah melihat orang yang buasi pakai penutup. Orang istihadah, perempuan istihadah tu mudah. Dia pakai modeh dia sahaja. Dia pakai modeh dia sahaja. Itulah, jadi saya pun cerita sekadar ilmu yang saya pun tidak ada pengalaman tengok orang ke, tak pernah. Jadi payah juga nak cerita ni. Payah juga nak ceritalah. Cuma nak cerita gini je. Pakai penutup untuk memastikan najis yang keluar, darah, ni air kencing, orang dedah, darah istihadah, darah buasi, najis tu tidak merata. Kemudian yang kedua, pastikan penutup tu sama ada modeh ke, pampers ke, kain cawak ke, pastikan dia merapati. Dia merapati tempat keluar najis. Jadi kalau modeh, dia merapati tempat keluar najis. Tu jelaslah. Jadi kalau pampers pun kena pastikan merapati tempat keluar kencing. Kalau darah buasi ni, wallah malam lah, takut masih lagi boleh menggunakan modeh. Modeh kena pusing kut belakang ke, wallahu alam lah macam mana. Wallahu alam, saya pun setakat cerita secara teori saja. Teori saja. Yang nak peringatnya, pastikan penutup tadi dia tidak jarak dengan tempat keluar najis, itu sahaja. Jadi selepas pakai molek, tutup molek, ambil air sembahyang segera. Ambil air sembahyang segera. Selepas selesai ambil sembahyang, dia kena sembahyang segera. Dia tidak boleh nak melengah-lengahkan. Dia tak boleh nak kata nak jawab telefon dulu ke, nak apa lagi, nak pergi makan nasi dahulu ke, tak boleh. Dia wajib kena mualat, berturut-turut segera solat. Sebab kalau dia pergi jawab telefon, cakap panjang-panjang ataupun pergi makan nasi dahulu, akhirnya air kencing, darah istihadah, darah buasi akan banyak keluar. Kalau dia segera pada solat, air kencing keluar juga, darah istihadah keluar juga, darah buasi keluar juga. Tapi boleh minimalkan sedikit, kurangkan sedikit. Sebab apa? Sebab segera kepada solat. Ada ni, wajib segera pada solat. Makna bukan kata segera sampai ke berlari, bukan. Mana tak boleh lah kata lepas ambil wuduk, pakai paper semua, ambil wuduk pun semua, berehat dululah. Berehat dulu. Tengok TV dulu ke? Tak boleh. Dia wajib kena segera solat. Ini bagi orang yang wuduk daim hadah. Kemudian, wuduk daim hadah ni, wuduk daim hadah, satu wuduk hanya boleh pakai satu fardu sahaja. Satu wuduk hanya boleh pakai satu fardu sahaja. Sembahyang sunat banyak-banyak boleh. Nak pegang Al-Quran selagi belum kentut, boleh. Tapi sembahyang fardu hanya boleh satu fardu sahaja. Nak sembahyang fardu yang kedua, dia wajib kena masuk bilik air semula, basuh najis tu semula, pakai penutup baharu, ambil wuduk baharu, kemudian selesai solat fardu yang kedua segera. Kemudian nak sembahyang fardu pula. Kenapa banyak kali sembahyang fardu ni? Dia sembahyang qada banyak.
Maksud bila air pula. Allah, banyaklah penutup modeh. Nak kena pakai, pergi belilah setroli di Sabasung. Beli setroli di Sabasung. Kenapa ni? Untuk pakai kerana nak qada semayang. Sebab apa? Sebab wuduk daim hadas hanya boleh digunakan untuk satu fardu sahaja. Semai sunat banyak tak apa. Semai sunat, lepas semai sunat tak apa. Semai fardu, hanya satu fardu sahaja. Nak pegang Quran, boleh pegang Quran selagi tidak keluar hadas yang lain. Kalau dia keluar, dia dedas, kemudian dia kentut, tak boleh semai sunat dah. Tak boleh nak pegang Quran dah. Jadi orang daim hadas, dia ada peraturan dia yang tak sama dengan orang yang salim. Tak sama dengan orang hok biasa-biasa, orang sejahtera yang tidak ada penyakit daim hadas. Ini cerita pandangan mazhab Syafi'i lah. Cerita pandangan mazhab Syafi'i. Lepas tu kalau pandangan mazhab lain macam mana pula? Ini di penghujung. Kalau kira-kira untuk minggu ini akan berpindah kepada as-sani ghaslul wajhi. Bermula yang kedua membasuh muka, insya-Allah untuk minggu hadapan. Jadi ada masa sedikit lagi. Ini ada satu persoalan. Persoalan dari FB Rashidah Harun. Kalau musafir macam nak ustaz, boleh buat jamak dan qasar bila istihadah? Boleh jamak, boleh qasar. Qasar tu tidak ada masalah. Jamak. Qasar tu 4 rakaat buat 2 rakaat. Persoalannya jamak. Jamak ni himpun Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Jadi jamak ni himpun Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Dia sudah 2 fardu. Bukan 1 fardu. Jadi maknanya selepas solat Zuhur, wuduk tadi tu, nak solat Asar, tak boleh dah. Kena masuk bila air semula. Kena buka balik penutup, basuh najis kembali, tukar penutup baru, ambil wuduk baru, kemudian barulah semayang. Yang kedua semayang Asar. Sebab dia 2 fardu. Jamak tu 2 fardu. Hak kasar tu tidak ada masalah. Itu hanya 4 rakaat buat 2 rakaat saja. Ini masalah jamak. Jadi boleh. Orang jamak boleh, tapi dia kena 2 wuduk. Sebab dia 2 fardu. Jadi kira-kira kalau jamak ni, ni kena sama mengerpang lah pula. Kalau jamak ni dia ada 2. Jamak takdim, jamak takhir. Dia kalau jamak takdim ni ada, dia kena tu sikit lah jamak takdim ni. Sebab jamak takdim ni kita semayang asar waktu zuhur. 1:30 kita semayang zuhur, kita semayang asar sekali. Antara zuhur dengan asar dia wajib kena mualak. Lepas salam zuhur, biasanya kasar lah kalau musafir. Lepas salam zuhur, dia kena takbir asar, jangan cerah lama. Jadi kalau kita pergi bila air pula, nak tukar penutup, ambil wuduk baru, kalau bercerah lama, teluh 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat yang ringan ni qada 2 minit lah kita kata. Belum sempat takbir asar sampai masa 2 rakaat yang ringan. Maka asar tak boleh semayang dah. Dia kena tunggu waktu asar sendiri. Sebab di jamak takdim, dia wajib kena mualak segera antara salam zuhur dengan takbir asar. Ada jamak takhir boleh. Jamak takhir, dia semayang zuhur, semayang asar pukul 4:30, pukul 5 petang. Jamak takhir. Dia pun semayang zuhur siap-siap. Dia tidak wajib mualak dengan asar. Dia santai, masuk bilik air apa semua, basuh, ambil wuduk baru, pakai penutup baru, keluar 4-5 minit dia ambil masa. Okey, sebab jamak takhir, mualak antara semayang pertama dan semayang kedua, tak wajib. Senang. Jadi kalau orang daim hadas, di sini sebut istihadah, maka dia kalau jamak takdim, itu agak kesukaran sedikit. Kalau jamak takhir, insya-Allah lah tak ada masalah. Tapi semayang jamak ni dia 2 fardu, maka dia kena 2 wuduk bagi orang yang daim hadas. Jadi saya sendiri pun rasa tak puas hati lagi lah. InsyaAllah lah saya akan sambung balik minggu depan. Hak berkaitan dengan contoh bicara bab jamak tadi, apa saya akan sambung balik dalam minggu hadapan. Dan juga mazhab-mazhab yang lain berkaitan dengan wuduk orang daim hadas ni macam mana. Tapi untuk minggu ini saya akan berpindah kepada
As-sani ghusl wajhi, bermula yang kedua daripada 6 fardu wuduk, membasuh muka. Jadi insya-Allah minggu hadapan saya masuk pada membasuh muka. Kemudian saya akan undurlah sedikit hak pembicaraan tadi, macam mana wuduk taim hadas mengikut pandangan mazhab yang lain, dan juga saya akan kupas kembali hak soalan Rashidah Harun tadi, hak berkaitan dengan orang yang daim hadas, soalannya perempuan yang istihadah ketika nak jamak solat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.